أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik. Untuk subjek tauhid, pada minggu yang lepas kita sudah pun belajar tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Ya. Untuk pengetahuan, kita sudah pun masuk tajuk beriman kepada hari kiamat, iaitu pelajaran yang ketiga. Kemudian kita dah belajar tentang pengertian hari kiamat dan juga dalilnya. Kemudian kita pun dah belajar tentang keadaan manusia pada hari kiamat, iaitu ada dua golongan. Golongan pertama orang yang beriman, golongan kedua orang yang kafir dan munafik. Pada hari ini kita nak sambung sedikit tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Kita akan cuba baca dalilnya. Dalil ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Pada muka surat 400. Pada muka surat 42. Jadi buka muka surat 42. Muka surat 42, kita akan cuba tengok ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Ya. Ustaz ingat lagi, Ustaz ajar darjah 3. Kadang-kadang ada murid yang tanya, ya, Ustaz cerita tentang hari kiamat, Ustaz cerita tentang alam barzakh, alam kubur, Ustaz cerita tentang orang yang dah meninggal. Ada anak murid Ustaz tanya, macam mana Ustaz tahu? Ustaz dah meninggal ke? Ustaz dah masuk dalam kubur ke? Ustaz dah pergi hari kiamat ke? Macam mana Ustaz tahu? Tahu daripada cerita-cerita daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Al-Quran itu adalah lafaznya daripada Allah. Hadis itu lafaznya daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi bukannya reka cerita, bukannya buat-buat cerita, tetapi memang sudah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sendiri pun ada cerita tentang hari kiamat. Nabi Muhammad cerita tentang alam barzakh dalam hadis baginda Nabi SAW. Baik, jadi pada hari ini kita nak baca ayat Al-Quran. Kita nak baca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Baik, jadi buka muka surat 42. Kita baca pelan-pelan. Ya, dekat rumah pun sila baca. Kita akan baca dan kita akan tengok maknanya. Apa yang Allah nak sampaikan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut. Bila Ustaz baca, kamu ikut. Jangan dengar saja. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Sekejap. Kamera Ustaz rosak pula. Sekejap ya. Test. Okey, baik. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Baik. Yang kita baca ni surah apa? Dekat sini. Tengok skrin Ustaz. Tengok surah Hud ayat 105 sehingga 108. Baik. Jadi kita baca tadi adalah surah Hud ayat 105 sehingga 108. Apakah maksudnya? Kita baca sama-sama. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seseorang pun berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang bahagia. Baik, kita stop sekejap, Ustaz terangkan. Baik, ayat 105 memberitahu bahawa hari kiamat nanti tidak ada seorang pun boleh berkata-kata untuk membela dirinya. Ya Allah, aku dah solat. Allah, aku masa dekat dunia dulu aku puasa banyak. Aku puasa sunat. Aku solat sunat banyak. Aku taat perintah ibu bapa. Tidak ada seorang pun yang boleh berkata-kata macam tu. Tak ada seorang pun yang boleh membela dirinya melainkan kalau diizinkan oleh Allah. Melainkan Allah izinkan dia membela dirinya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang bahagia. Dekat akhirat nanti ada yang celaka. Celaka tu apa? Celaka tu kena seksa dalam keadaan teruk, tak bahagia, sengsara, merana. Tu celaka lah tu. Dan ada pula golongan yang bahagia. Kita dah belajar kan? Dekat akhirat ada golongan bahagia, ada golongan celaka. Baik. Ayat 106. Adapun orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka di dalam nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara keldai. Baik. Ayat 106 menceritakan tentang orang-orang celaka dekat akhirat nanti. Orang-orang celaka adalah orang-orang yang melakukan keingkaran dan juga maksiat. Dekat dunia dia selalu buat dosa. Dia buat dosa, dia tak menyesal. Dia tak merasa bersalah melakukan dosa. Dia ingkar perintah Allah, dia tak salat, dia tak puasa, dia buat maksiat, langgar perintah Allah, langgar perintah ibu bapa. Yang perempuan menunjukkan aurat, yang lelaki tidak menjaga mata. Mereka ini dekat dunia banyak buat maksiat. Apa dia? Maka mereka ini akan duduk dalam neraka. Mereka ini akan duduk dalam neraka. Baik. Kemudian bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik. Dekat neraka nanti akan didengari suara-suara orang menjerit-jerit meminta tolong, menjerit kena seksa. Suara dalam neraka kamu akan dengar suara orang merana, suara orang merayu-rayu kena seksa, merayu-rayu sebab tak tahan kena seksa. Tetapi suara mereka sia-sia sahaja. Tidak ada siapa yang akan tolong, tidak ada siapa yang akan hiraukan. Sebab itu, jangan jadi orang maksiat. Jangan jadi orang yang bermaksiat. Memang kita akan buat dosa. Kita bukan Nabi, kita bukan wali, kita adalah manusia biasa. Jadi kita tidak akan terlepas daripada dosa. Akan tetapi, setiap kali kita buat dosa, hendaklah kita bertaubat, beristighfar dan juga iringi maksiat tersebut dengan pahala. Gantikan dosa-dosa yang kita buat dengan pahala. Contoh kita terbuat dosa, kita termenipu, cepat-cepat kita bertaubat, kemudian kita buat baik pula. Ganti dengan buat baik supaya mudah-mudahan Allah redha. Allah nampak kesungguhan kita untuk bertaubat. Baik.
Jadi dalam neraka nanti akan dengar suara orang meminta tolong. Orang menjerit-jerit, tolong, tak tahan, kena seksa. Tapi tak ada tak siapa layan. Teruskan. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu amat berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi ada dalam neraka nanti, ada yang akan berada di situ selama-lamanya. Bayangkan selama-lamanya itu lama mana? Selama-lamanya itu lama mana? Selama-lamanya itu tidak ada penghujung. Esok kena seksa, lusa kena seksa, minggu depan kena seksa, bulan depan kena seksa. Bila nak berhenti ni? Takkan berhenti. Itu maksud selama-lamanya. Akan tetapi ada juga golongan-golongan yang masuk neraka tidak selama-lamanya. Dia masuk neraka, lama kena seksa, beratus-ratus tahun kena seksa. Tapi di akhirnya mereka akan dikeluarkan semula. Tapi bagi orang-orang yang kafir mereka akan diseksa selama-lamanya kena seksa. Macam tu. Jadi ada yang kena seksa selama-lama, ada yang kena seksa tidak selama-lamanya. Baik, kita sambung sikit lagi. Ayat terakhir 108. Adapun, tengok skrin, adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Kenapa bukan merustad ni? Baik. Kenapa kamera ustaz ni? Baik. Jadi ayat terakhir ni ceritakan tentang ada pun orang yang bahagia. Tadi kan ada orang celaka, orang yang tak bahagia, orang yang kena seksa. Yang kedua adalah orang yang bahagia. Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia tak buat dosa. Bukan tak buat dosa, dia bertaubat daripada dosa. Dia orang yang taat akan perintah Allah sehingga kan dia mendapat redha Allah. Dia mendapat redha Allah. Lalu apabila dia mendapat redha Allah, Allah redha dengan dia, walaupun dia buat dosa tapi dia cepat-cepat istighfar, dia cepat-cepat taubat, dia gantikan dengan amal-amal soleh, maka Allah akan letakkan dia di dalam syurga tempatnya. Sampai bila duduk dalam syurga? Selama-lamanya. Esok duduk dalam syurga, lusa dalam syurga, minggu depan syurga lagi, bulan depan duduk dalam syurga, tahun depan pun duduk dalam syurga. Sampai bila ustaz syurga ni ustaz? Takkan tak mati-mati? Ya, tak mati-mati dah. Kita akan duduk syurga selama-lamanya. Tak ada penghujung. Sebab itu Allah kata apa? Sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Nikmat tu takkan berhenti. Hari-hari, setiap saat dapat nikmat dalam syurga. Dapat nikmat. Sebab itu kita kena bersabar sebentar. Duduk di atas dunia, kena bersabar sebentar. Jangan buat maksiat, buatlah taat. Mudah-mudahan dengan taat yang kita buat, kita akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Baik. Ustaz, tak bosan ke ustaz duduk dalam syurga? Tak bosan ke? Kalau sehari dua tu seronok lagi, setahun pun seronok lagi, dah bertahun-tahun duduk dalam syurga, tak bosan ke? Memang tak akan bosan. Kenapa? Kerana setiap hari kita akan rasa semakin seronok. Hari ini seronoknya dalam syurga, bestnya macam-macam dapat. Esok, ya Allah, makin seronok rasanya. Lusa makin seronok, minggu depan makin seronok, tahun depan makin seronok lagi. Jadi tak berhenti-henti seronok. Makin lama makin seronok, makin lama makin best. Sebab itu orang yang masuk dalam syurga tidak akan rasa bosan, kerana dia semakin hari semakin bahagia. Nikmat yang dia dapat semakin hari semakin banyak nikmat yang dia dapat. Baik. Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Hari ini kita telah pun membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dua golongan pada hari kiamat. Golongan yang celaka, iaitu golongan orang yang buat maksiat. Golongan kedua, golongan yang bahagia, iaitu golongan yang berbuat taat.
golongan yang taat akan perintah Allah. Orang yang celaka duduk dalam neraka, orang yang bahagia duduk dalam syurga. Baik, jadi pada minggu hadapan kita akan tengok tentang tujuan, ya, muka surat 43, tujuan Allah menjadikan hari kiamat. Kenapa Allah buat hari kiamat? Apa tujuan Allah buat hari kiamat? Kita akan belajar tentang perkara tersebut. Jadi Ustaz akhiri pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.